Okey, baik, kita sambung lagi untuk video yang kelima bagi siri edisi Mari Berkenalan dengan SketchUp. Okey, untuk kali ini saya cuma nak menambah beberapa lagi perkara lagi yang seberingkas untuk memahirkan kita dengan asas kepada SketchUp ni. Tak susah pun. Okey, sebelum ni kita dah sentuh banyak benda dan juga termasuk dengan tray. Dan kali ni kita cuba tengok lagi satu, iaitu toolbar. Berkenaan dengan toolbar, kalau kita klik pada view, kita akan nampak toolbar. Kalau anda tengok pada ikon starter ikon ni, dia ada limited. Sebenarnya kita ada banyak lagi yang kita boleh keluarkan, dan saya akan tunjukkan dia dekat view, toolbar. Apabila kita buka toolbar ni, kita boleh tengok toolbar. Okey, yang sekarang ini yang dia tick dekat sini adalah getting started. Bermakna kalau kata kita buka yang lain, dia akan jadi lebih banyak, dan ada di antaranya redundant. Contohnya kalau saya, kebiasaannya saya tak akan buka kesemuanya kerana dia akan memenuhi kita punya ruang kerja kita. Jadi terganggu sikit sebab kita terlampau banyak ikon. Tapi saya bukakan ni dulu untuk saya nak tunjukkan betapa banyaknya sebenarnya benda yang ikon-ikon ataupun fungsi-fungsi yang lain yang kita boleh tambah di dalam kita punya SketchUp ni. Okey, dalam banyak-banyak ni ada yang redundant. Contoh dia edit. Untuk edit ni dia ada dalam getting started, dia juga ada dalam launch tool set. Jadi kebiasaannya untuk pengguna yang baru, saya suggestkan tak perlu buka semua benda. Anda perlu hanya beberapa saja, iaitu saya galakkan anda buka launch tool set dan juga view sahaja. Launch tool set dan view. Yang lain ni kita boleh stop sekejap, kita boleh off dulu sekejap. Okey, dua benda ni sahaja yang kita sangat-sangat perlukan buat permulaan lah, untuk bagi kita serasi dengan SketchUp. Okey, kalau sebelah button toolbar ni dia ada option. Dekat option ni kalau kita tengok, dia ada show screen tips on toolbar. Maknanya bila kita hover kita punya mouse dekat mana-mana button, dia akan bagi tahu tips ataupun apa benda, diterang penerangan apa benda, ini apa benda dan sebagainya. Ini sesuai untuk beginner, pemula yang baru nak mula buat ataupun belajar dengan SketchUp ni, supaya dia tak terkeliru ataupun tersalah klik untuk apa kan. Tapi kalau once awak dah mula mahir, rasa macam nak offkan features ni, kita boleh untick saja. Begitu juga dengan large icon. Maksudnya kalau kita rasa icon ni terlalu besar, penggunaan screen macam saya ni yang kecil, dia tak sesuai untuk terlampau besar sangat icon, saya boleh kecilkan. Bila saya untick dia, automatic icon dia pakai yang kecil je. Jadi dia menjimatkan ruang space untuk modeling space saya. Okey, katakan saya cuba untuk buat satu model bongkah yang simple. Saya cuba start dengan 5,000, 10,000. Okey, 5 meter darat 10 meter. Saya pushkan dia untuk 3 meter, iaitu 3,000 mm. Kemudian saya cuba buatkan garisan di tengah, dan saya select garisan tersebut untuk saya movekan dia ke atas separuh. Okey, model yang sampel ini, contoh model saja ni, saya nak tunjukkan penggunaan view ini. Okey, kalau kita klik pada bahagian atas, ini adalah pandangan top, pandangan front, right, back dan juga left. Tapi ini bukan pandangan yang 2D. Ini adalah perspektif, pandangan perspektif. Jika kita nak pandangan yang 2D, contoh dia yang betul-betul tak ada titik lenyap, dia hanyalah 2D drawing, kita perlu tukarkan pada kamera. Kalau kita tengok dekat kamera, dia ada perspektif dan dia ada parallel projection. Kita klik pada parallel projection. Okey, view ini adalah ISO dia. ISO
Dan juga ini adalah pandangan top yang 2D, ini adalah pandangan right yang 2D, back dan juga left, ini adalah pandangan 2D. Jika saya tukarkan parallel kepada perspektif, dia akan jadi pandangan perspektif. Ada kebanyakan student selalu terbuat silap bila dia nak keluarkan drawing elevation, dia terlupa nak tukarkan pandangan dekat kamera ni kepada parallel projection, menyebabkan drawing dia jadi salah. Itu saja. Jadi selepas ni anda boleh cuba pastikan kalau anda nak keluarkan drawing tu 2D, jangan tersilap untuk tukarkan dulu kepada parallel projection. Okay, terdapat satu lagi features yang menarik dalam SketchUp ni yang saya suka pakai, iaitu field of view. Kebanyakan kita bila kita dah siap buat model, kita akan gunakan field of view ni untuk kita modify dia punya view dia, supaya bila kita buat perspektif, dia punya kesan visual dia lebih menarik, macam seolah-olah kita pakai lens yang cantik bila kita ambil gambar. Jadi tetapi penggunaan field of view ni kadang-kadang boleh membahayakan juga, sebab dia boleh mengelirukan visual yang sebenar. Jadi kita tak digalakkan untuk terlalu mencapahkan drawing kita, tapi mengikut kesesuaian dan sedap mata mandang sebagai designer, saya tahu anda boleh cuba tentukan view punya angle dan juga sejauh mana anda boleh kawal dia punya field of view punya bentuk ni. Saya yakin anda boleh cuba untuk explore juga sedikit demi sedikit, kerana asas kepada SketchUp ni telah pun diterangkan secara basic sebelum ni. Dan kalau anda ada melihat ikon-ikon yang kita rasa tak yakin, tak tahu, kita boleh cuba. Kerana contoh dia macam yang ini adalah button view, look around. Yang ini untuk walk around. Contoh dia kalau macam kita nak berjalan daripada satu point, ini kalau kita buat interior nanti, biasanya kita akan gunakan yang ini. Tapi untuk permulaan membuat draw model, kita tak terlalu banyak gunakan lah. Okay, manakala ini pula untuk section, once bila kita buat drawing nanti, kita mungkin nak menggunakan section ni untuk buat cut, dan kita boleh control dia punya view dia berdasarkan pada view ni. Section plane, section cut, section fill. Kalau kita anda buangkan section fill, section cut anda nak gelapkan, nak tutup dia, nak pakai dia section cut, tapi tak nak ada section plane, anda boleh buang section plane dan sebagainya. Dia ada pada section dan juga view. Okay, section fill ni dia nak tutupkan, tak nak bagi nampak dalam section plane. Okay, dan ada lagi satu, ada juga hidden geometry, yang mana kalau kata kita ada buat hexagonal, bentuk-bentuk yang pelbagai ni, kita boleh cuba untuk dapatkan dia punya. Contohnya kita cuba, kita tengok, kita try. Saya buatkan segi 6, push. Okay, kemudian saya select atas, saya gunakan scale. Okay, hidden geometry. Oh tak, okay, katakan saya cuba buat bulat pula, bulatan. Side saya nak 24. Okay, saya pergi pada view hidden geometry. Okay, seperti kita tahu tadi, saya gunakan side dekat circle ni adalah 24. Jadinya kalau kita antik pada hidden geometry, maka bila kita select pada surface bulatan silinder ni, dia akan detect keseluruhan. Tapi kalau kita nak dia detect setiap segmen ini, kita boleh klik pada hidden geometry. Jadi kita boleh select dia secara split. Contoh dia, saya nak delete salah satu saja ataupun delete secara berselang. Saya boleh gunakan
hidden geometry ni, kita boleh tick dia. Okay, ni adalah contoh lah sebenarnya. Manakala lagi satu features yang kita boleh buat dekat sini, ada satu shortcut button K. K ni menunjuk kepada default dia adalah kepada back edge, iaitu sudut bahagian belakang yang kita tak nampak tapi kita nak buat kerja. Contoh bila saya klik pada K, dia akan macam X-ray, dia X-ray kan kita punya pemandangan kita. Jadinya kalau contoh saya nak buat garisan tanpa perlu merujuk pada bahagian bawah ataupun bahagian setiap sisi, saya boleh X-ray kan dia dengan tekan K. Makanya dia mempermudahkan saya untuk melukis tanpa perlu mengalihkan saya punya angle kamera saya, angle view saya. Hanya gunakan K, dia macam X-ray kan kepada model tersebut. Okey, contoh dia macam ni. Saya nak buat satu garisan silang daripada hujung titik sana kepada hujung titik sini tanpa perlu melihat di bawah, bahagian bawah. Okey, ni adalah satu feature lagi, K tadi Okey, right. Okey, untuk button shadow, contoh dia saya aktifkan shadow ni. Kalau default dia gunakan UTC negatif 0.7 7 ni, negatif 7. Tapi dekat Malaysia kita pakai UTC plus 8 lah, tambah 8 kan. Jadinya bila saya tukarkan dia kepada plus 8, dia bayang dia hilang. Jadi kita perlu betulkan dulu geolocation kita. Cara dia senang saja. Kita pergi pada file, ada geolocation, klik pada add location. Dan biasanya kalau kita nak buat site kita, kalau once awak student architecture, awak dah ada satu site, awak boleh import site tersebut ke dalam SketchUp ni, kerana dia boleh menggunakan macam Google Map ni, dia tarikkan map kita dengan skala yang sebenar ke dalam SketchUp. Contohnya saya pilih ni KL. Kita boleh cari ataupun kita boleh masukkan alamat kita sendiri. Contoh saya nak Kuala Selangor. Saya type Kuala Selangor dan dia akan keluarkan peta Kuala Selangor. Saya cari satu kawasan yang sampel sebagai contoh, Bandar Baru Kuala Selangor. Katakan saya pilih berdekatan dengan stadium. Let's say saya nak stadium ni. Saya select region. Jadi saya akan import region yang ini masuk ke dalam SketchUp. Katakan ini adalah kita punya daripada SketchUp tadi, daripada map tadi, ini adalah pandangan ke arah north. Pandangan arah north, yang mana kalau kita draw atas ni, dia menghadap ke utara yang sebenar. Dan kalau kita onkan bayangnya dengan UTC plus 8, dia adalah bayang yang sebenar pada permukaan bumi di Kuala Selangor ni. Dan kita boleh adjust dia punya masa berserta tarikh. Contoh ni adalah bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun dan sebagainya. Dan ini adalah dia punya masa bermula pukul 7 pagi sehingga pukul 7 malam. Jadi kita boleh cuba jadikan ini sebagai panduan mudah untuk kita membina bangunan dengan merujuk kepada climatic factor berserta dengan orientation matahari. Kita cuba buka semula toolbar dan kita cuba aktifkan semula getting started. Dekat sini ada satu yang saya terlepas nak tunjuk, iaitu Google Warehouse. 3D Warehouse. Sebelum ni dia Google, sekarang dah jadi Trimble. Sekarang kita panggil 3D Warehouse. Pada 3D Warehouse ni dia ada sharing model, sebarang jenis model yang dah ada dekat sini. Ada banyak sebenarnya, furniture dan sebagainya. Kita boleh download masuk ke dalam kita punya model. Contoh dia, saya cuba type table. Table. So dia akan keluarkan banyak table. Katakan saya nak downloadkan table yang ini, tapi saya kena sign in dulu. Dia akan minta kita sign in. Kalau belum sign in, anda boleh sign up
Kalau dah sign up, anda hanya perlu sign in saja. Okay, beri masa saya nak sign in sekejap. Okay, selepas kita sign in, jadi kita dah boleh mula download. Contohnya saya nak meja yang ini, kita klik pada download, klik pada yes. Dan dia, kalau berat model dia akan lambat, kalau ringan model dia akan cepat. Okay, bila dia dah masuk, kita boleh gunakan. Ada beberapa model dia memang mengikut skala yang kita dah set. Ada juga yang model dia skala dia out of scale. Jadi kalau sekiranya kita nampak model tersebut skala dia lari, kita boleh rescalekan dia seperti macam yang mana kita dah belajar. Okay, contohnya saya nak resizekan, katakanlah meja ni sepatutnya size dia, kita tengok dekat sini, dia tulis size dia adalah 1266. Katakan meja ni sepatutnya size dia 1500. Jadi saya akan masuk ke dalam grup meja yang ini. Kemudian saya akan gunakan tape measure tool untuk saya tentukan size yang 1266 ni. Kemudian saya akan isikan dengan size yang betul, iaitu 1500. Saya klik enter. Yes, dia akan memperbetulkan scale yang kita dalam grup ni saja. Yang luar grup ni dia tak betulkan, dia tak kacau. Okey, size dah dibetulkan. Okey, itu sahaja saya rasa untuk sehingga setakat ini asas kepada basic bagi pengenalan kepada SketchUp ni telah pun anda mahir sepatutnya bila kita dah follow semua step video ni. Dan kita boleh mula buat sesuatu, iaitu contohnya macam model yang mungkin basic dulu. Saya akan tunjukkan dalam video berikutnya. Itu mungkin kaedah kita membina satu gazebo ringkas. Okey, baik, terima kasih.